Kita mula dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah kita diberikan kesempatan untuk bertemu pada malam ini. Insya-Allah, alhamdulillah, sebagai satu pertemuan yang kita rancang, insya-Allah, untuk sama-sama kita membincangkan tentang masih lagi di bawah topik Ramadan dan persiapan-persiapan, insya-Allah. Cuma pada malam ini kita melihat sedikit tentang Ramadan dan kebangkitan, dan mungkin sebahagian daripada tanda-tandanya yang mungkin kita boleh tengoklah yang ada pada hari ini, insya-Allah. Jadi sebelum itu, mari sama-sama, setelah kita tunggu sahabat kita masuk, kita sama-sama bersyahadah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah diberikan kesempatan, insya-Allah, pada malam ini kita sama-sama masih lagi berada dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan suatu rahmat Allah, dengan barakah Allah di sepanjang bulan Ramadan ini. Maka marilah sama-sama kita menghampirkan diri kita dengan beberapa hakikat bulan Ramadan ini, amalan-amalan, antaranya kita nak melihat supaya yang penting dalam bulan Ramadan ini bukanlah sekadar amal, tetapi amal yang berkualiti, yang berkesan, yang boleh mendekatkan lagi diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan yang berkualiti itu ialah amalan-amalan yang bersifat rohiyah, amalan hati, Amalan hati itulah amalan yang penting untuk kita sama-sama membina kekuatan, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, pada malam ni mungkin sekadar sedikit tazkirah, sekadar untuk kita sama-sama mengulang kaji beberapa perkara. Sebab saya melihat daripada perkara yang berlaku di sekitar kita ini, banyak perkara-perkara yang menunjukkan bahawa kita sedang berada benar-benar menghampiri kepada satu kebangkitan. Kalau kita tengok peristiwa-peristiwa yang berlaku, menunjukkan bahawa sesungguhnya kita memang dah sudah hampir. Jadi antaranya peristiwa-peristiwa bagaimana hari ini pergolakan yang berlaku, di Israel, di kawasan di mana pertembungan yang terakhir Dajjal akan dibunuh, iaitu di Palestin, di Syam. Jadi kita melihat pada hari ini
satu pergolakan yang berlaku di dalam kerajaan Israel. Dan dalam kerajaan Israel ini kita melihat Netanyahu yang menjadi Perdana Menteri telah menyarankan suatu perubahan kepada judicial. Judicial ni maknanya pada perundangan, undang-undang hukum yang ada di Israel, untuk supaya diikat dengan parlimen, Knesset dipanggil parlimen. Jadi kita lihat hasil daripada apa yang Netanyahu buat tu, maka jadi huru-hara sekarang di dalam di Palestin, tempat yang dijajah iaitu Israel. Negara haram Israel telah dalam keadaan huru-hara sekarang. Jadi mereka berada dalam keadaan yang agak gusar, sehingga kan digambarkan oleh penganalisa politik dan siasah yang melihat perkembangan yang berada di Israel pada hari ini, menunjukkan bahawa mereka ni kerajaan boleh jatuh any days. Waktu itu dia boleh jatuh bila masa saja Israel. Ini merupakan satu perkara yang menggembirakan kita lah dari satu sudut, dari satu sudut. Tapi bila saya tengok perhati balik, dengan kita meneliti semula hadis-hadis Nabi SAW, kita meneliti semula kita kata Al-Quran, dan juga bagaimana kajian-kajian yang dibuat oleh ramai di kalangan para alim kita, para ulama kita, sama ada ulama itu yang telah meninggal dunia ataupun ulama itu telah meninggal dunia ataupun ulama itu masih ada lagi. Antaranya ialah Syekh Muhammad Ahmad Al-Rashid, ataupun Syekh Muhammad Abdul Rashid. Itu Syekh Ahmad Abdul Rashid ini merupakan salah seorang alim yang alhamdulillah sekarang ni berada di Malaysia, tapi tempatnya kita ni lah, tak boleh nak dedah-dedahkan lah, sebab dia seorang ulama yang daripada Iraq, seorang yang alim, seorang yang dah berumur lah. Jadi dia menyatakan dalam kitabnya bagaimana tentang keadaan Israel. Itu digambarkan ketika mana mereka membina ataupun melancarkan negara haram Israel 1948 dulu kan, maka didapati sebahagian daripada orang Yahudi menangis. Orang-orang ahli kitab ni menangis. Dan kemudian bila ditanya, jiran-jiran dia sendirilah, dia di Iraq dulu, dia dulu tinggal di Iraq. Jadi dia tanya kepada, kenapa kamu menangis, kan Israel dapat Yahudi dapat negara kan pada 1948 dulu. Maka para orang Yahudi yang berada di Iraq pada masa itu menyatakan, dalam Taurah menyatakan, apabila negara orang-orang Yahudi tertubuh, maka dia tidak akan lepas itu akan dihancurkan. Allah akan hancurkan. Bila negara Israel tertubuh, maka selepas itu akan berkumpul dan berhimpunnya orang Yahudi seluruh dunia ke satu tempat, yang digambarkan sebagai negara tadi di Palestin lah, di Syam. Jadi dikata sekiranya berlaku perkara yang demikian, maka itu merupakan tanda-tanda bahawa orang Yahudi akan dibunuh, dihancurkan. Itu mereka menangis pada tahun 1948. Ni orang-orang ahli kitab lah, orang yang kira Yahudi Orthodox Jewish. Jadi dia kata macam mana boleh begitu, sebab mereka menyatakan bahawa digambarkan pada masa itu mengikut keyakinan mereka bahawa negara itu berdasarkan kepada nas ataupun hujah ataupun perkataan dalam kitab Taurah. Nas kita, the Old Testament disebut ialah bahawa negara itu akan hidup ataupun akan berkembang sehinggalah pada tahun 76, selama 76 tahun Hijriah, 76 tahun Hijriah, bukan tahun Masihi, tahun Kamariah, tapi Hijriah menggunakan bulan. Jadi bila saya mendengar semula ucapan-ucapan daripada beberapa wawancara yang dibuat di dalam di Israel sekarang ini, daripada rabai dia, daripada orang-orang awam, daripada pimpinan politik dan sebagainya lah, mereka menyatakan bahawa kita sekarang berada dalam sebuah negara yang demokrasi, dia kata. Jadi Netanyahu ni cuba nak menghancurkan demokrasi ini dengan membuat peraturan-peraturan baru
yang menyalahi hukum demokrasi, iaitu dia nak mentajdidkan, dia nak memperbaharui undang-undang, undang-undang daripada undang-undang yang ada judicial, iaitu yang ada judiciary, iaitu mahkamah, kemudian parlimen, Knesset, dan kemudian eksekutif, kan. Jadi mana disebut kat sini, apabila berlaku sekarang ni, dia nak cuba menguasai undang-undang, ubah undang-undang, dia nak buat semula undang-undang, dan undang-undang itu tidak boleh lari daripada parlimen. Mereka tak boleh lari daripada dia lah. Dia nak kontrol lah. Dia nak kontrol parlimen, dia nak kontrol undang-undang. Jadi mereka mengatakan bahawa ini adalah merupakan satu pengkhianatan kepada negara demokrasi Israel. Ini digambarkan oleh semua. Sehingga kan tentera pun berpecah sekarang ni. Tentera Israel pun berpecah sekarang. Dan sebahagian daripada mereka mogok, tak mahu bersama-sama dengan kerajaan. Sehingga terpaksa Ben Gurion Airport ditutup. Sekarang ni pertubuhan buruh ataupun pertubuhan persatuan sekerja, kalau kita kat sini, pun telah tutup, telah mogok. Jadi hospital mogok, tak ada doktor nak kerja, tak ada apa nak buat, perubatan tak berjalan, transportation, airport ditutup, tentera pun tak berkawal. Sebahagian tentera tak nak ikut dah Netanyahu. Berpecah ni sekarang ni, negara Israel berpecah sekarang. Dan kemudian kita melihat bagaimana keadaan orang politik pun coalition, pakatan Netanyahu, parti the right wing kan, sekarang ni dia tak mau dah bersama-sama dengan Netanyahu. Dia nak keluar daripada pakatan. Macam sekarang ni kerajaan perpaduan, kan, ada kelompok-kelompok tu dia nak keluar. Jadi digambarkan mungkin dalam beberapa hari sekira keadaan ini bertambah teruk, maka akan berlakulah keruntuhan kerajaan Israel. Jadi yang menariknya, saya nak sebut kat sini, ialah apabila mereka menggambarkan keadaan negara mereka, disebut kita telah pun 75 tahun berada dalam keadaan yang merdeka, demokrasi Israel, dalam keadaan yang terbaik. Disebut 75 tahun. Saya fikir balik, kita kira dulu 75 tahun 2022. Tapi bila dia orang ikut kiraan dia orang, ikut kiraan Yahudi itu 75 tahun ini. Jadi bila saya dengar semula Rabai sebut pun 75 tahun juga. Kita tengok apa ni, dia punya ahli parlimen pun sebut 75 tahun juga. Jadi bila saya tengok wawancara yang dibuat oleh akhbar ataupun oleh news company yang CNN lah sebagainya, kita tengok dia punya wawancara tu, mereka nyatakan bahawa mereka telah sedang berada setelah melalui 75 tahun kerajaan Israel tertubuh. Maka bila disebut 75 tahun, saya teringat kata-kata daripada salah seorang daripada orang yang saya ikuti jugalah, Muhammad Ahmad Al-Rashid. Ini salah seorang alim yang pernah saya dapatkan beberapa panduan-panduan daripada dia juga, bertemu dengan dia. Dan dia menyatakan, saya dengar sehingga dia kata bahawa dalam Taurah menyatakan 76 tahun adalah kan umur Israel. Jadi umur kerajaan Yahudi itu ialah 76 tahun. Ini dalam kitab Taurah, bukan dalam Quran. Quran tak ada, dalam Quran tak ada, dalam hadis pun tak ada. Jadi cuma dalam kitab Taurah, the Old Testament, yang telah disebut oleh pendeta-pendeta Yahudi sebelum ini, sejak tahun 1948 lagi dia dah sebut dah. Maka bila dia mengatakan bahawa tahun ini adalah tahun 75, maka tahun 76 adalah tahun depan. So 2024 adalah tahun yang ke-76 kerajaan Yahudi, kerajaan haram Israel itu ditubuhkan, dibina. Maka mengikut dia punya nas dari Taurah, maknanya dia mengikut daripada dia punya perkataan Taurah tadi, dia mengatakan bahawa 76 tahun itu, maka tahun depan adalah tahun kehancuran. Jadi bila disebut begitu, maka kita pun melihat, rupa-rupanya sekiranya begitulah keadaan yang dimaksudkan mengikut kiraan Hijriyah, bukan Hijriyah kita, tahun hijrah kita, tapi mengikut kiraan bulan, dan mengikut kiraan bulan, maka tahun 76 ialah tahun depan. Maka tahun depan, tahun 19
tahun 2024 adalah merupakan tahun ke-76 kerajaan Israel ditubuhkan, berjalan. Maka kalau ikut Taurah, tahun depan adalah tahun terakhir mereka akan hidup sebagai sebuah negara. Bila saya dengar tu balik, subhanallah, subhanallah, sama dengan macam mana apa yang kita sebut bahawa tahun 2024 itu adalah merupakan tahun-tahun kemungkinan besar akan berlaku kebangkitan. Sebab itulah bila kita tengok semula kronologi yang kita kaji, yang kita buat berdasarkan kepada perancangan jahat Zionis ini, maka kita dapati rupa-rupanya memang apabila mereka merancang Dajjal mesti keluar 2024, memang benarlah Dajjal dia nak keluar 2024. Kerana apa? Kerana tahun 2024 adalah tahun yang ke-76 tahun Hijriyah. Hijriyah tahun melalui kiraan bulan mengikut kiraan Yahudi. Maka di sinilah tuan-tuan berhormat mata Allah, pada masa yang sama Allah izin bersamaan pula dengan tahun kejatuhan khilafah yang terakhir 1924 mencangkupi 2024, kurang lebih 100 tahun. Jadi nak sebut kat sini, sekiranya perkara ini benar-benar berlaku bagaimana yang digambarkan tadi, dengan keadaan Israel yang sedang huru-hara sekarang ni, huru-hara betul, dia bukan main-main punya huru-hara. Tak pernah perhimpunan yang paling besar menentang kerajaan Israel oleh rakyat dia sendiri, rakyat Yahudi, Yahudi sendiri menentang kerajaan Netanyahu. Tak pernah paling besar berlaku sekarang. Dan mereka menyatakan kalau silap-silap dalam 3-4 hari ini habis kerajaan Israel akan runtuh, diganti, kena buat satu pilihan raya, kalau ada pilihan raya lah. Jadi mereka menyalahkan Netanyahu kerana dikata Netanyahu mahu mengganggu disebut judiciary, iaitu kehakiman, mahkamah, pelantikan hakim dan sebagainya. Dia nak kontrol. Sebab skandal yang ada pada Netanyahu, skandal yang ada pada menteri-menteri Yahudi Israel yang ada pada hari ini sedang ditengok oleh pihak judiciary, pihak kehakiman. Kehakiman sana nak pukul Netanyahu. Mereka nak jatuhkan Netanyahu. Dan kemudian pada masa yang sama, sekutu dia yang besar pun berhadapan dengan masalah yang sama. Pada masa yang sama, Amerika pun ada masalah juga sekarang. Sekutu dia Biden pun dah macam ya tak ya. Trump pun nak kena dakwa juga dengarnya, walaupun tak kira lah siapa benar siapa tak benar, tu kita belakang kira lah. Tapi nak sebut sini, keadaan Amerika juga huru-hara. Di samping dalam keadaan keuangan, Amerika pun juga semakin teruk sekarang. US dollar akan jatuh, semakin teruk lah. Jadi pelbagai perkara berlaku di peringkat antarabangsa dan di peringkat Yahudi sendiri, iaitu Israel. Dan sekarang ni bila tanya apa pandangan sahabat-sahabat kita di Gaza, di West Bank, mereka hanya tunggu dan lihat. Mereka hanya tunggu dan lihat. Ini di Gaza. Kita tanya dengan sahabat-sahabat kita, kami tengok, we are watching. Kalau berlaku sesuatu di negara Israel, kita boleh ambil manfaat, kita akan ambil manfaat. Ini orang Islam tak ada masalah. Orang Islam dalam keadaan dah memang susah, dah memang ditekan, dikepung dan sebagainya. Jadi orang Islam memang tunggu, dia tengok. Yahudi jatuh, alhamdulillah, Allah izin jatuh, Allah susun. Semuanya Allah, penyusunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itulah bila kita tengok kembali apa yang berlaku pada Israel pada hari ini, kita tengok kembali apa yang berlaku, contohnya yang berlaku di Saudi pula. Tengok cerita Saudi pula. Cerita Saudi pula macam mana? Cerita Saudi pula, dia telah Muhammad Salman tiba-tiba dia telah menandatangani persetujuan untuk kerjasama dengan Iran. Nak kerjasama dengan Iran. Sedangkan Amerika tak mau. Biden tak mau. Biden datang nak jumpa Muhammad Salman, kata jangan sign, jangan apa sebagainya. Maka Muhammad Salman buat tak tahu, aku tak nak engkau. Sebab Biden, Amerika menunjukkan bahawa Muhammad Salman ni macam paria lah, macam itu, paria, quote and quote.
Jadi dia nampak Muhammad Salman ni macam rendah, paria, boleh dipegang, boleh diapa. Akhirnya Muhammad bin Salman, Perdana Menteri Saudi sekarang, juga pergi ke sana, kan? Pergi ke sana, minta maaf pergi sana. Biden jumpa dia tak mau layan Biden. Dia tak mau ikut apa cakap Biden. Amerika pun dah marah dengan Muhammad bin Salman. Kenapa? Kerana Muhammad bin Salman tiba-tiba bersama pula dengan Iran. Dan China menghantarkan pula tahniah kepada Saudi yang telah mula melihat hubungan yang baik dengan Iran, dan lepas ini akan ada hubungan yang baik, kemungkinan akan ada kedutaan China pergi ke Saudi di Riyadh. Jadi nak sebut kat sini, berlaku sesuatu di Israel, berlaku sesuatu di Saudi, berlaku sesuatu juga di tempat lain di Amerika. Pada masa yang sama mereka pun dalam keadaan kucak-kacir sekarang. Begitu juga dengan pimpinan-pimpinan Eropah yang juga masing-masing huru-hara, haru biru. Jadi ini semua adalah tanda-tanda bagaimana kemungkinan besar bahawa tahun-tahun mendatang ini akan menjadikan satu tahun-tahun yang membawa kepada satu perubahan kepimpinan dunia. Tetapi sebenarnya apa yang mereka rancang? Mereka maknanya musuh Islam. Apa yang mereka rancang? Kalau kita tengok trend yang dibuat oleh Netanyahu, sebenarnya Netanyahu ni kita buat nampak macam orang kata macam ini dia punya kepentingan diri. Dia kata dia ni ada skandal, dia ni ada apa, kan? Jadi dia nak kacau judiciary, undang-undang dan kehakiman di Israel, supaya undang-undang bersama dia. Maknanya kalau hakim mahkamah tinggi menjatuhkan hukum kepada siapa-siapalah, termasuklah Perdana Menteri contohnya, maka Knesset ni parlimen boleh batalkan hukuman. Ini yang dia nak buat ni. Dia menyebabkan ramai marah, sehingga kan Menteri Pertahanan Israel menyatakan secara terbuka menentang Perdana Menteri dia, Menteri Pertahanan. Menteri dia siapa tak ingat namanya, Dylan ke apa ke. Jadi sebut sini Menteri Pertahanan tak setuju. Kenapa tak setuju Menteri Pertahanan? Sebab askar terpecah dua. Militeri di Israel pecah dua sekarang. Sebahagian menyokong kerajaan Netanyahu, sebahagian menyokong rakyat. Tak suka, tak setuju. Sebab apa? Netanyahu ni yang jahat ni, yang skandal ni. Dia tak mau diri dia disalahkan, maka dia nak kontrol hakim. Macam dan pernah dengar kat negara-negara seperti Malaysia. Jadi nak sebut kat sini bagaimana keadaan yang berlaku tu memang boleh menyebabkan jatuhnya Israel. Tapi kenapa kita fokus ke Israel ni? Sebab Israel ni tempat Dajjal akan dibunuh, tempat Dajjal akan mengisytiharkan dirinya di Syam. Dia akan isytiharkan diri dia akan dibunuh dan sebagainya. Baik, jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah, kita tengok macam Netanyahu buat ni benda yang penting kepada dia, kan? Sebenarnya bukan begitu. Apakah sebenarnya yang berlaku? Yang kita lihat dengan kacamata kita lah, dengan insya-Allah kronologi yang kita tengok, kajian yang kita buat, dan beberapa pandangan-pandangan orang-orang yang saleh ni, kita dapat melihat sebenarnya apa yang berlaku pada Netanyahu itu arahan daripada dalam, arahan daripada bukan dalam, belakang. Di belakang ni ada arahan. Netanyahu ni kita ingat dia buat keputusan dia seorang-seorang ke? Ingat Perdana Menteri buat keputusan seorang-seorang ke? Dia mesti ada penasihat dia. Dia mesti ada orang yang memberi pandangan. Malahan ada orang yang mungkin diktate. Ni istilahnya. Diktate ni bahasa Melayu apa yang memaksa, yang memprovok, yang suruh buat ini. Jadi Netanyahu pun sama. Dia akan buat sesuatu berdasarkan diktate daripada the hidden hand. The hidden hand ni siapa? The hidden hand inilah iblis, syaitan. Sebab kita tahu musuh paling kuat orang beriman tentulah iblis. Dan Allah gambarkan dalam Quran. Saya baca lagi sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Kamu pasti jumpa di kalangan manusia itu asyaddan nas, manusia yang paling kuat sekali. Adawah, itu permusuhan kepada orang beriman. Siapa dia? Al-Yahud, Zionis. Siapa dia? Al-musyrikun, orang-orang yang mensyirikkan Allah, terdiri daripada munafikin, terdiri daripada musyrikin. Baik. Jadi kita lihat sini, apabila disebut Yahud, maka di belakangnya tentu ada orang yang lebih hebat. Itu siapa dia?
kalaulah musuh paling kuat sekali kepada umat Islam ini dari sudut manusianya adalah Zionis dan musyrikin, maka tentulah musuh paling kuat manusia dan jin seluruhnya ialah iblis. Iblis. Dan siapakah yang di bawah iblis? Yang paling kuat sekali, paling tinggi, raja itu iblis, paling kuat sekali. Bawah dia siapa? Bawah dia adalah Al-Masih Dajjal. Al-Masih Dajjal dan tenteranya. Dan ini adalah perkara yang diberitahu, yang kita dah tahu dah pun. Dalam Quran pun ada bagi hint, dalam hadis pun ada bagi hint tentang musuh paling kuat. Jadi apabila Netanyahu melakukan perkara ini, sebenarnya dia mempersiapkan arahan-arahan daripada orang belakang yang akan menyatakan, oh, kita nak buat sebuah negara diktator. Sebab tu rakyat hari ini, rakyat Israel bangkit. Kenapa? Dia tak mau Israel menjadi negara diktator. Dia kata, kita telah merdeka, duduk di bawah demokrasi kan, selama 75 tahun. Saya dengar 75 tahun tu, subhanallah. Ya Allah, Allah buka pada kita tabir yang kita kaji lebih daripada 30 tahun. Kita menyatakan bahawa sesuatu yang besar akan berlaku pada tahun 2024. Dan kemudian beberapa bulan yang lepas, tahun lepas atau 2 tahun lepas, Ehud Barak, bekas Perdana Menteri Israel, menyatakan juga 2024. Kalau 2024 Dajjal tak keluar, disebut sebagai raja dia, the Messiah, Melek Messiah tak keluar, 2024 Israel akan hancur. Dan kita dah nampak dah hala tuju kehancuran tadi. Jadi kalau kita kata, kalau Israel hancur, siapa yang nak naik? Bukankah musuh kita Israel? Bukan. Kalau kita ingat musuh kita Israel, kita tertipu. Musuh kita bukan Israel. Israel hanyalah gurka-gurka, kaki tangan kepada iblis. Dia akan hancurkan Israel. Kenapa dia akan hancurkan negara-negara yang begitu? Kerana dia nak bangkitkan negara international, alamiah, negara antarabangsa sedunia, iaitu one world government. Dia nak bangkitkan one world government supaya Israel pun habis, Amerika pun habis, Rusia pun habis, China pun habis, Iran pun habis, semua akan habis, Malaysia pun akan habis. Ini perancangan mereka. Kenapa dia nak one world government itu? Kerana di situlah mereka akan menjadikan seluruh manusia tunduk kepada Melek Messiah, iaitu Al-Masih Dajjal. Al-Masih Dajjal ni akan jadi sebagai raja kepada seluruhnya. Jadi kita akan jadikan. Jadi apa yang berlaku di Israel ini sebenarnya adalah perancangan mereka. Bukan tak sengaja, bukan Netanyahu nak diselamatkan diri dia ada skandal banyak dan sebagainya, tak nak kena tangkap. Macam sekarang ni lah, kat Malaysia pun semua pakat-pakat tak nak jadi kluster mahkamah. Tengok-tengok tak kira pihak mana pun, pakat-pakat kluster mahkamah belaka. Jadi kita tak kira lah betul tak betul tu, tak apalah betul tak betul tu, besok mahkamah tentukan ataupun undang-undang tentukan. Tetapi nak sebut kat sini bagaimana perancangan Dajjal nak keluar. Dajjal nak keluar, dia kena stir, dia kena goncang, dia kena ganggu perjalanan kerajaan-kerajaan yang ada di seluruh dunia. Baru dia datang sebagai raja dan manusia memberikan harapan, pergantungan, tawakal kepadanya. Bila nak berlaku, mereka rancang 2024. Bukan saya sebut. Bukan kita saja-saja pandai cocok logi. Indonesia kata cocok logi, bukan. Ini perancangan mereka. Mereka sebut dalam perancangan mereka. Mereka sebut dalam kata-kata kenyataan-kenyataan pimpinan-pimpinan mereka. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana keadaan ini menunjukkan bahawa Ramadan pada tahun ini bukan sebarang Ramadan. Ramadan pada tahun ini bukan hanya sekadar kita fikir nak solat tarawih, nak baca Quran, khatam, tadarus, sekadar kita nak berpuasa, nak berzikir banyak untuk memenuhi ibadah-ibadah supaya kita ni dapat banyak pahala. Ramadan pada tahun ini sebenarnya adalah Ramadan untuk membina kekuatan intifadah, kekuatan kebangkitan. Kekuatan kebangkitan.
Jadi maknanya kalau kita tarawih bukan sekadar puas hati dengan tarawih 8 rakaat, 20 rakaat, setengah-setengah negeri wajibkan 20 rakaat pula. Tak boleh buat 8 rakaat, dia nak suruh 20 rakaat. Kalau mampu tak apa, buatlah, tak ada masalah, bagus, banyak lagi bagus, ada tarbiyahnya di situ. Tetapi nak sebut sini bukan sekadar tarawih, bukan sekadar puasa, bukan sekadar baca Quran, walaupun semua itu merupakan amalan yang penting, tetapi sebenarnya yang lebih besar Ramadan pada tahun ini ialah Ramadan untuk membina kekuatan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kita nak mempersiapkan diri kita dengan kekuatan daripada segala aspek, semua aspek. Mari kalau kita solat tarawih bukan makna solat saja puas hati, habis alhamdulillah hari ni boleh dapat 20 rakaat, alhamdulillah Quran imam ni baca sedap, aku tak ngantuk tadi, sembahyang bagus. Kita puas hati boleh solat. Puasa, alhamdulillah aku puasa penuh. Kalau kita buat baca Quran, alhamdulillah Quran khatam. Sekadar kita rasa lega, boleh pergi umrah, boleh baca Quran, boleh i'tikaf sebagainya, tanpa kita melihat penyusunan, pembinaan quwwah yang Allah perintah tadi. Wa'idul lahum mastata'tum min quwwah. Kita kena membina kekuatan tadi. Jadi inilah yang saya nak gambarkan pada malam ini, bagaimana peristiwa-peristiwa yang sedang berlaku ni sebenarnya menunjukkan bahawa Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang penuh dengan kritikal. Bayangkan, seandainya Allah izin berlaku perancangan jahat Yahudi, Zionis, dan Al-Masih Dajjal, Iblis, dia nak merubah sistem dunia kepada pemerintahan satu, one world government. Dengan bencana alamnya. Hari ini bencana alam, tuan-tuan, kita tengok bagaimana bencana alam hari ini. Orang yang kena banjir, habis fokus hilang, pergi ke banjir, tengok banjir. Kita tidak nafikan menolong sahabat kita penting ketika banjir, memang penting, kena tolong. Tetapi bukan sekadar tolong banjir, tetapi tolong banjir dalam rangka membina kekuatan tarbiyah, dakwah dan jihad fi sabilillah. Hari ini habis. Bila Allah uji dengan banjir saja, habis tarbiyah kita. Mana Qurannya? Mana pertemuan-pertemuannya? Mana perbincangan yang khususnya? Hilang. Allah uji dengan panas, setengah tempat panas. Sembahyang pun lambat. Allah uji panas, letih. Panas, kita penat, kena puasa pula tu. Nak sembahyang zuhur berjamaah, nak sembahyang asar berjamaah, lambat. Kadang-kadang lebih reda sembahyang kat pejabat ada aircon, sembahyang kat rumah ada aircon. Kenapa? Kerana panas, susah. Di mana kekuatan kita? Baca Quran, kita puas hati baca Quran, tapi sekadarnya. Di situ hanya sekadar baca sahaja, tidak ada tadaburnya, tidak ada hafalannya, tidak ada kekuatan untuk menghayatinya, tak ada. Nak tengok kan? Ya ayyuhallazina amanu taqullah, ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih. Kita tadabur. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kita terberhenti sekejap. Ya Allah, tadi mata aku melihat benda yang haram. Ya Allah, tadi telinga aku mendengar yang haram. Ya Allah, lidah aku bercakap yang haram. Ya Allah, hati aku ada dendam, dengki, ada hasad. Ya Allah, hati aku ada buruk sangka dengan kau. Ya Allah, terberhenti sekejap. Kemudian kita berfikir, Astaghfirullah, ya Allah, aku berazam nak tinggalkan semua. Tidak ada berlaku, tak berlaku. Kita betul-betul membaca, betul-betul tadabbur, betul-betul kita menghayatinya, menghafal, cuba hafal. Kita pun hafal ayat tu, hafal. Ya Allah, izinkan aku hafal ayat ini, ya Allah, kerana mudah-mudahan bila aku hafal, mudah aku nak ingat, mudah aku nak menghayatinya dalam kehidupan. Kita pun baca, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Kita pun baca, kita pun hafal.
Wah, kita pun jalan-jalan teringat ayat tu, kita duk baca ayat, hafal, duk baca, ingat. Di mana tarbiyahnya? Di mana manhaj Quran sebagai manhaj yang mendidik kita? Tuan-tuan berhormat Allah SWT, Ramadan pada tahun ini bukan Ramadan nak kumpul pahala. Walaupun kumpul pahala itu salah satu daripada perkara yang berlaku di dalam bulan Ramadan. Memang Allah bagi pahalanya berganda. Memang Allah memberikan rahmatnya yang banyak kepada kita. Tetapi bukan itu fokus kepada Ramadan pada tahun ini. Tetapi Ramadan pada tahun ini ialah kita ingin membina satu kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan tasawurnya, kekuatan akal, fikiran kita, fikrah kita. Al-aqlu wa'i, akal yang sedar. Al-aqlu wa'i, akal yang sedar, akal yang diikat dengan iman pada Allah. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullah, dikata apabila kamu melihat sesuatu, maka kamu melihat di situ ada af'al Allah, ada perbuatan Allah. Kalau melihat sesuatu, di situ ada asma Allah, dia ada nama-nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, ila akhir. Kamu melihat sesuatu, di situ ada zat Allah, kamu merasai bahawa mawujudnya, adanya perkara tersebut adalah kerana diadakan. Allah sajalah yang sebenarnya ada. Yang lain-lain semua diadakan, dijadikan. Kamu melihat, maka kamu mentauhidkan af'al Allah, mentauhidkan sifat dan nama-nama Allah. Kamu mentauhidkan zat Allah. Kamu mentauhidkan Islam. Jadi sebenarnya mata tengok ni pun mata melihat dengan iman. Ni al-aqlu wa'i. Jadi maknanya kita solat membina akal yang sedar, akal yang ada ikatan iman, akal yang melihat dunia. Ni 4 hakikat kita bincang kuliah subuh yang lepas. 4 hakikat. Yang pertama, kita mesti ada mengenal Allah. Jangan kita jahil tentang Allah. Apa hukum ma'rifatullah tu? Apa hukum kenal Allah? Hukum kenal Allah wajib ain, wajib setiap seorang. Sekadar kemampuan dia, wajib kita kenal Allah. Anak-anak kenal Allah, kenalkan Allah dengan anak-anak ni. Kalau tidak, anak-anak kenal Ronaldo je. Dia kenal dengan artis saja. Syuaib dia kenal, Jeb sepatu dia kenal, Allah tak kenal. Jadi kita kena kenalkan Allah. Nombor 1 yang menghalang kita dalam kehidupan nak menuju kepada Allah, membina kekuatan ni, al-aqlu wa'i, itu akal yang sedar, akal yang hidup, ditutup oleh kegelapan. Apa dia? Kegelapan ilmu-ilmu yang tak sepatutnya. Contohnya kita sebut tadi, jahil tentang Allah, tak kenal Allah, tak kenal Allah. Sedangkan kita wajib kenal Allah, wajib kenal Tuhan kita, wajib kenal. Kemudian mengenal diri. Kenal diri pula ni ilmu, kena kenal diri. Jangan jahil tentang Tuhan, jangan jahil tentang diri kita. Kita kata macam mana kenal diri kita, boleh jahil diri kita sendiri? Ya, jahil. Macam mana jahil? Bukan kita kata nama saya apa semua, bukan. Itu memang kita dah tahu. Jahil ni nombor 1. Contohnya, kita tahu hati kita ni, apa matlamat kita. Kita sembahyang, apa yang mendorong kita sembahyang, apa yang memotivasikan kita pergi kerja, kita pergi bekerja, kita berkawan, kita bergaul, kita berniaga, belajar. Sebenarnya motivasinya apa? Niatnya apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi Allah tak tengok yang di luar, Allah tengok apa yang di dalam hati kita ni. Jadi sebab tu kita lihat hari ni, kita kena kenal diri kita. Bukan maknanya kita kenal saya, nama saya sekian, saya daripada mana-mana, saya suka makan apa, hobi saya apa. Itu memang kita dah tahu dah. Nak kenal, 1, kenal diri kita, tengok hati kita. Aku sembahyang ni betul ke kerana Allah, ataupun aku sembahyang ni malu pada orang? Kalau tak sembahyang, dia orang sebut, kau ni dah besar-besar tak sembahyang. Seperti itu. Bersedekah, ikhlas ke tidak ikhlas? Ini mengenal diri, mengenal hati kita.
Dalam satu hari ni 24 jam satu hari, daripada bangun tidur sampai tidur balik, mana satu perbuatan maksiat kita? Mana satu perbuatan amal ubudiyah lillahi wahdah, ubudiyah kepada Allah? Mana satu? Kita tahu diri kita ni, oh aku ni kalau bagian solat okey, tapi bila bekerja banyak benda-benda. Kalau bergaul laki perempuan banyak benda-benda. Saya perhatikan kadang-kadang kan kita ni tak jaga adab-adab akhlak kita dengan mata, akhlak adab dengan telinga, lidah kita. Kalau laki perempuan tu bercuit-cuit, pegang-pegang, walaupun nampak macam tak sentuh kulit dengan kulit, tapi sentuh baju, sentuh bahu, pegang tangan, walaupun pegang tangannya tak sentuh kulit, tapi pegang tangan, cuit-cuit. Gaul laki perempuan, di mana adab dan akhlaknya? Tidak menjaga pandangan mata pada aurat, tidak menjaga pandangan hati, hati tidak dijaga. Macam-macam lintasan-lintasan nafsu. Ini membina kekuatan. Kita kena tengok, kenal semula diri kita. Ini contoh, dia panjang huraian ni. Kemudian kenal dunia. Dunia kena kenal dunia. Ini semua ilmu-ilmu asas. Kenal dunia. Dunia ni apa? Kita hari ni banyak dengan dunia, tertipu dengan dunia. Kita bekerja dengan sistem nafsu hari ni, sistem jahiliyah, arus sauban. Kita duduk dalam arus hari ni. Kenapa bekerja? Jauh kerja sampai ke Saudi, jauh kerja sampai ke Eropah, ke Amerika. Kenapa? Nak cari duit lebih. Kalau kerja kat Malaysia, gajinya ringgit Malaysia. Kalau kerja kat Saudi, gajinya rial, US dollar. Kerja jauh bukan kerana dakwah, kerja jauh sebab dunia. Dan kita kata kita pejuang Islam, kita nak bangkit, kita nak intifadah, kita nak tajdid, tapi kita bekerja pun kerana dunia. Kita tak kenal dunia yang menipu kita. Jadi di mana kekuatan nak bangkit tadi? Kita ingat dah Islam dah, okey, saya infak, saya bagi. Infak pun berkira infak. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Saya nak nyatakan Ramadan pada tahun ini bukan Ramadan biasa, sebab akan berlaku sesuatu yang luar biasa. Saya tengok satu tanda-tanda yang lain. Allah izin kawan-kawan kita bahagian geologis, bahagian marine, bahagian laut. Saya ada kawan-kawan bahagian laut yang mengkaji tentang pergerakan gelombang dan arus di laut. Kita juga ada kawan-kawan bahagian geologis yang mengkaji tentang pergerakan bumi, pergerakan gempa bumi, pergerakan apa ni dipanggil apa? Gunung berapi. Dia ada tunjuk rajah-rajahnya. Saya nampak ada yang laut dia tunjuk. Ustaz dia kata gelombang ni sekian. Sebelum ni tak ada gelombang ni, arus ni, arus tu. Yang ni pula gempa bumi, pergerakan bumi pun luar biasa. Sekarang ni banyak gunung berapi activated semula. Seolah-olahnya dulu dah mati, dah sekarang jadi aktif. Seolah-olahnya dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tengok bencana bakal berlaku. Taufan patutnya satu, dia pecah 3 taufan sekarang ni. Tornado, satu je tornado dulu, satu, sekarang 100 lebih satu tempat tornado, angin pusing tu. Jadi gempa bumi selalunya dalam masa 1 second, 1 saat, 1 minit. Gempa bumi dalam masa 1 saat aja. Sekali, 2 kali je. Sekarang di Turki 200 kali dalam masa 7 minit lebih. Jadi semua dah jadi macam lain daripada kebiasaan. Ini semua ada dalam hadis. Tidak akan berlaku hari kiamat sehinggalah banyak gempa bumi, tanah runtuh di timur, di barat, di tanah Arab akan berlaku. Dan kita pun dah nampak dah dia punya trend dah ada. Jadi kita dah melihat tanda-tanda baru-baru ni pula, heboh pula, viral pula. Bintang berekor, gambar nak bulan, ada atas tu ada bulat pula. Saya kata macam mana boleh jadi macam tu kan? Tapi kita tengok-tengok dia kata yang atas tu bintang, yang bawah bulan tu jadi ekor, bintang per ekor. Dia kata gitulah. Wallahu alam. Saya pun tak tahulah nak interpret macam mana hak tu kan.
Tapi nak sebut sini, keadaan hari ini menunjukkan bahawa kita sedang berada di pinggir-pinggir ataupun dah sampai pun 100 tahun kejatuhan Osmaniyah. Maknanya Nabi gambarkan setiap 100 tahun kulli ra'si, setiap kepala permulaan atau akhir 100 tahun, man yujaddidu laha dinaha, mereka yang akan mentajdidkan agamanya. Jadi nak sebutkan sini, jangan kita main-main lagi lah. Jangan kita pandang ringan. Boleh bangun malam, boleh solat, tadabbur. Tapi bukan kita bangun malam solat sekadar dapat pahala. Tak. Kita kena bangun malam, bina kekuatan kita, bina semula jiwa kita, supaya jiwa kita menjadi al-qalbun zaki. Jadi al-aqlun wa'i, akal yang sedar. Al-qalbun zaki, kalbun, hati yang bersih, yang cerdik, hati yang hidup bersama iman, yang hidup bersama mentauhidkan Allah. Bukan sekadar mengucap 2 kalimah syahadah. Ada orang dia dah ucap 2 kalimah syahadah, saya kata saya dah Islam, saya dah ucap 2 kalimah syahadah, dan kalimah syahadah ini bersanad sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tuan gurunya, ada sanadnya. Kita berpuas hati dengan hanya sekadar bersanad, tidak mengamalkan rukun-rukun syahadah. Syahadah ni ada rukunnya. Syahadah ni ada perkara yang membatalkan syahadah. Syahadah ni ada perkara yang merosakkan syahadah. Tapi kita tak beramal, kita tak tahu apa benda ni, tak pernah dengar pun. Yang aku tahu ucap 2 kalimah syahadah je. Tapi bila kita syahadah dengan sanad, dia ada dia punya pengajian-pengajian dia. Dia ada dia punya perkara yang dibekalkan, yang ditalakikan, yang disampaikan. Perkara syahadah itu bersanad. Jadi sekarang ni orang yang ada syahadah bersanad pun tak kisah. Tak apa, tak perlu amal jama'i, tak perlu duduk seorang-seorang cukup. Aku dah ada semua ni, aku dah pandai, rasa diri pandai. Kita boleh buat tarbiyah diri kita sendiri. Aku dah tahu dah semua, aku dah tahu, aku dah duduk di dalam harakah Islam dah lama dah. Dakwah tarbiyah ni dah jadi malakah disebut. Malakah ni apa? Darah daging. Aku dah bertafaul dah dengan jihad. Bertafaul ni apa? Sebati dah dengan jihad. Kita rasa kita bagus, kita rasa kita dah hebat. Tak perlu kepada sahabat-sahabat, aku seorang-seorang, atau aku boleh pimpin, aku boleh pimpin, aku yang pandai. Ini tuan-tuan, rahmat Allah, bagaimana Ramadan pada tahun ini, Ramadan yang perlu membina kekuatan, perlu membina kebangkitan. Bukan hanya sekadar Ramadan beribadah, pesta ibadah, hari ini pergi sana pergi sini. Syukur pada Allah, tengok masjid penuh di awal Ramadan, penuh masjid. Kita syukur pada Allah, tengok di Mekah ramai orang tawaf, syukur pada Allah, pergi umrah. Tetapi berapa ramai di kalangan mereka yang pergi umrah itu yang benar-benar membina kekuatan, wa'idu lahum mastata'tum min quwwah. Berapa ramai? Atau sekadar ibadah, puas hati, aku dah pergi sana, habis tawaf, habis sa'i, dah habis dah semua buat umrah tadi. Kita patah balik kepada dosa kita, patah balik kepada kehidupan jahiliyah kita, patah balik kepada maksiat kita. Tidak meningkat, maksiat masih kekal, mungkar masih kekal. Kita tak kisah pun. Kalau semayang tu setakat semayang, tak rasa pun azimnya Allah, ta'zim dengan Allah. Allahu Akbar, kita baca Allahu Akbar tu, hati kita rendah diri pada Allah. Hati kita rasa setiap huruf yang kita baca, setiap huruf yang kita baca semua tak mampu aku baca, melainkan dengan izin Kau ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ba, sim, mim, alif, lam, ha ila akhir. Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak satu huruf pun kita boleh sebut melainkan biiznillah, dengan izin Allah. Tapi kita baca dengan nada sombong pada Allah. Aku boleh baca Quran, aku taranum, aku imam, bacaan aku best, suara aku sedap. Bismillahirrahmanirrahim.
Bacaan dengan penuh takjub dengan suara kita sendiri. Takjub dengan suara kita sendiri. Kita rasa kita lah yang pandainya, kita lah yang hebatnya. Tajwid kita yang hebat, taranum kita yang hebat. Sembayang dalam keadaan tidak merendahkan diri kepada Allah. Di mana kekuatan kita? Padahal nak sebut ba, sim, mim, bismil, bism, alif, lam, lam, ha, bismillah. Nak sebut bismillah, ba tu pun Allah izin, Allah bagi kita sebut bismillah. Tapi kita bangga dengan bacaan kita, bangga dengan amalan kita, bangga dengan diri kita. Ini istidraj. Kenapa istidraj? Kita dapat nikmat, tetapi kita buat maksiat pada Allah. Apa maksiatnya? Ujub pada Allah. Sombong, takbur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kekuatan kita tadi? Ini kita nak kena perhati. Sebab tu untuk membina kekuatan bukan sekadar beribadah, tapi kita kena faham hakikat tarbiyah yang berjalan di sebalik ibadah itu. Disebut Allahu Akbar, tak ada dah yang lebih hebat, besar, lebih agung, lebih tinggi daripada Allah. Tak ada dah. Hilang yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca hati rendah pada Allah, tawaduk pada Allah, tadarruk pada Allah. Ini kekuatan. Ini kekuatan. Tuan-tuan berbahagia Allah, subhanallah. Ramadan tahun ni jangan kita ambil peluang. Peluang maksudnya apa? Ambil ringan. Kita kena bina kekuatan kita, insya-Allah. Ini saya cerita pada malam ni sebenarnya saya nak sebut bahawa tanda-tanda yang ada di depan kita ni dah menunjukkan terlalu hampir dengan al-malhama al-kubra. Tapi kita tak bersedia. Kadang-kadang Allah baru uji dengan panas, dah tak semayang jamaah dah. Allah uji dengan sakit perut, dah tak semayang jamaah dah. Allah uji kita dengan susah sikit, kita dah tak mampu dah nak baca Quran. Sikit aja susahnya pun, kena duri aja, dah tak boleh baca Quran. Sakit kaki je, dah tak boleh nak pergi masjid. Di mana kekuatan kita? Di mana kekuatan yang kita nak bina tadi? Kita masih bermain-main dengan perjuangan. Sebab tu saya nak sebut sini, tuan-tuan sekalian, sahabat-sahabat sahabiah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebut kat sini, jangan kita mengambil mudah semua nikmat yang Allah bagi. Sebab di sebalik nikmat yang Allah bagi itu, ada di situ ujian. Kita ingat ujian ni sakit aja, ujian panas saja, susah aja, tak ada duit lagi, itu ujian. Kita ingat itu ujian. Dak, hati kita ni kita tahu, otak kita tahu, tapi hati kita rasa ini ujian. Tapi senang, boleh makan, boleh minum, tempat tinggal ada, boleh berehat, ada sahabat-sahabat. Kita rasa itu bukan ujian. Ujian sebenarnya. Di mana ujiannya? Yang pertama sekali, nikmat. Ujian itu ialah kita nak rasa semua kesenangan, semua nikmat itu milik Allah. Nak rasa milik Allah, daripada Allah, itu ujian yang pertama. Bila Allah bagi nikmat, nak rasa nikmat ni daripada Allah. Itu ujian tu. Kita rasa kita punya, kita rasa kita punya, kita rasa kita yang ada. Kita punya. Suara aku sedap, badan aku sihat, wajah aku handsome, cantik, aku ada harta, semua ada. Kita rasa kita punya. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Semua kepunyaan Allah. Kita ni pun kepunyaan Allah. Jadi ujian yang pertama sekali ialah kita nak rasa ni nikmat daripada Allah. Bila Allah bagi nikmat, kita nak rasa. Sebab tu kita kena beruzlah, kena ada masa kita khalwat dengan Allah, kita bersendirian dengan Allah. Kena ada masa. InsyaAllah dalam bulan Ramadan ni kita ada latihan. InsyaAllah kita akan ada khalwat, kita akan latih uzlah syu'ariyah, tammah, kita akan buat latihan. InsyaAllah kita akan buat di Ribunan Kasih.
Bukan i'tikaf biasa. Uzlah syu'ariyah tammah. Dia ada adab-adab dia. Dia ada latihan dia. Apa latihannya? Antaranya kita nak melihat nikmat yang Allah bagi. Antaranya para ulama muhakkikin, ulama yang berpegang dan berjuang dengan al-haq, mereka menyatakan sesiapa yang tidak boleh berkhalwat, beruzlah bersama Allah Subhanahu Wa Taala, tak kiralah mungkin pendek panjang, tak kiralah, tak boleh beruzlah, maka dia tidak boleh nak berjuang. Tak boleh nak berjuang. Dia tak boleh bersama Allah, nak berjuang macam mana? Nabi SAW pun beruzlah. Kita dengar dia beruzlah, berkhalwat di Gua Hira. Sirah. Ada masa 3 hari, ada masa seminggu, ada masa 40 hari, ada masa sebulan, 40 hari. Ini uzlah Rasulullah SAW. Ada masa 3 hari dia naik, duduk sana 3 hari. Lepas tu balik ambil makanan. Balik. Ada masa dia pergi naik seminggu duduk ke atas tu. Ada masa sebulan duduk ke atas tu. Ada masa 40 hari duduk ke atas tu. Jadi Nabi SAW sendiri pun uzlah, bersama memikirkan tentang kehidupannya, tentang nikmat Allah bagi, tentang misi dan visi dan misi perjuangan. Macam mana, takkan aku hidup macam gini aja, takkan aku hidup semayang aja, takkan aku hidup berpuasa saja, mesti ada benda nak kena buat ni. Maka Rasulullah SAW duduk di Gua Hira, berfikir, tafakkur. Ini uzlah. InsyaAllah kita buat program uzlah syu'ariyah tammah. Kita akan buat ni insyaAllah. Siapa yang ada kelapangan boleh join sama. Yang kita buat di Rimbunan Kasih insyaAllah. Jadi kena ada. Macam mana nak membina kekuatan al-aqlu wa'i, akal yang sedar. Bagaimana nak membina al-qalbun zaki, hati yang bersih. Dan macam mana nak membina fitrah salimah. Fitrah salimah ni naluri-naluri yang sejahtera, yang salim, yang tunduk pada Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat satu hari yang pada masa itu tidak bermanfaat apa yang ada pada harta kamu, malun wala banun, ataupun anak-anak kamu, tak akan bermanfaat illa, melainkan man atallaha biqalbin salim, melainkan orang itu datang dalam keadaan hatinya, fitrahnya salimah. Fitrah salimah. Macam mana fitrah salimah? Ini contoh fitrah salimah. Contoh fitrah salimah. Contoh fitrah salimah ni mata melihat. Maka mata bukan saja melihat, tetapi mata melihat dan mengingati Allah. Dia melihat sesuatu, mata tu melihat sesuatu, maka dia melihat sesuatu itu, dia melihat bukan hanya sekadar perkara itu, pokok ke, gunung ke, orang ke, bukan, tetapi dia melihat itu makhluk Allah. Inilah af'al Allah, ini perbuatan Allah ni. Dekat situ ada nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kat situ ada sifat Allah. Jadi dia melihat dengan kekuatan basirah. Jadi maknanya fitrah salimah ini maknanya kemampuan kita untuk berinteraksi dengan apa yang ada dan untuk menghubungkan segalanya dengan Allah. Yang ini bukan boleh teori. Teori boleh, tapi kita bukan nak teori, kita nak hidup dalam hati kita, basirah kita. Ini fitrah salimah. Berapa ramai yang ada fitrah salimah? Berapa ramai yang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tekan button, tekan counter tu, ataupun berzikir dengan apa namanya tu, tasbih, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir kuat, orang dengar zikir bukan ratus, ribu, tetapi hatinya kosong, terputus, tak terisi, tidak merasai kehadiran Allah dalam hidup dia, tidak merasai Allah bersama dia, ma'iyatullah, tak rasa. La ilaha illallah. Ada soalan-soalan datang, Ustaz, bagaimana kami dah berzikir, zikirnya ada sanad, zikirnya ada kekuatan,
tetapi hati kami keras, hati kami kosong, tak rasa apa-apa, tak rasa tenang. Makin zikir makin tak tenang, makin zikir makin tak tenang. Sedangkan Allah gambarkan ala bizikrillahi tatmainnul qulub, hanya dengan zikir pada Allah itu hati akan tenang. Tapi makin saya zikir makin tak tenang, makin zikir makin tak tenang, makin serabut. Kenapa? Tuan-tuan berhormat Allah, banyak sebab, antaranya kerana fitrah kita rosak. Walaupun baca Quran, walaupun berzikir, walaupun solat, tetapi hati kita menerawang ke tempat lain, terputus daripada Allah. Kenapa? Fitrah kita rosak. Fitrah salimah, fitrah ini ialah naluri, kemampuan kita untuk berinteraksi, berhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, merasai sifat ikhlas, merasai sifat tawaduk pada Allah, rendah diri pada Allah, malu pada Allah. Ya Allah, Engkau beri aku macam-macam nikmat, beri aku macam-macam, tapi aku tak boleh juga nak syukur kat Engkau. Syukur pun tak boleh, cakap kat mulut je alhamdulillah, alhamdulillah. Anak kata, abah kan dapat alhamdulillah, lulus semua dapat A, kita semua sebut alhamdulillah. Hati tak rasa pun syukur pada Allah. Lidah sebut. Kenapa disebut? Sebab dah biasa sebut, orang lain tengok sebut, tapi fitrah tidak diproses. Fitrah tidak diproses. Sebab tu saya sebut, sesiapa yang tidak melatih dirinya untuk uzlah syu'ariyah tammah, tak melatih dirinya untuk berkhalwat dengan Allah, bersendirian dengan Allah, tafakkur, berfikir, maka dia tidak boleh nak berjuang. Dia bermain-main lagi. Dia kena ada masa-masa kita bersendirian dengan Allah, duduk menghadap Allah, tunduk pada Allah, rendah diri pada Allah, rasa nikmat Allah yang banyak, yang melihat pula kekurangan kita, keaiban kita, melihat pula segala dosa kita, menangis ke Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau bagi aku nikmat banyak, tapi aku buat maksiat banyak. Engkau bagi aku kekuatan, aku lalai, aku lara, aku masih pilih dunia, aku masih lagi pilih dunia, ya Allah. Ini khalwat dengan Allah ni. Kita dengan Allah ni, kita kena buat macam itu. Latih hati kita ni bercakap dengan Allah, bermunajat pada Allah, musafat dengan Allah. Musafat ni apa? Kalau munajat ni kita boleh jauh lagi. Musafat ni maknanya kita berdepan dengan Allah ni. Ini semua adalah ilmu-ilmu yang perlu digali. Daripada mana? Daripada pembersihan jiwa, tazkiyatun nafs. Barulah kita boleh mempersiapkan diri kita nak berdepan ni. Kita bukan berdepan dengan panas, kita bukan berdepan dengan tak hujan, kita bukan berdepan dengan makanan tak ada. Kita akan berdepan dengan fitnah yang muncak, Al-Masih Dajjal. Kita akan berdepan dengan tentera Dajjal. Jadi kita masih rasa kita dah okey dah, aku tak apa, tak payah faham. Bila disebut uzlah syu'ariyah tammah, dah boleh dah. Teori boleh lah. Tapi kita rasa tak dalam hati kita ni nak uzlah betul-betul, nak buang sungguh-sungguh ni maksiat dalam hati kita ni, maksiat dalam zahir kita, mungkar, lalai, sia-sia, perkara yang sia-sia dalam hidup kita, kita nak buang, boleh. Ini perlukan kepada khalwat dengan Allah, bersendirian dengan Allah, perlu masa muhasabah, perlu masa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ini subhanallah, ayat Allah ni. Wahai orang beriman, wahai orang yang yakin dengan Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memerhatikan apakah yang dipersiapkan untuk hari esok. Kita kena muhasabah untuk hari esok. Hari kita menghadap Allah ni, yaumul mahsyar, yaumul hisab. Kita kena perhati. Hendaklah kamu perhatikan apakah yang kamu persiapkan, apa yang kamu perbuat untuk hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah tu maha mengetahui. Al-khabirum bima ta'malun. Ini nama Allah Al-Khabir. Apa beza Al-Khabir dengan Al-Alim? Alim pun nama Allah juga. Alim ni maha mengetahui, maha mengetahui dengan ilmu yang kita tahu.
Khabir, Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam diri kita. Contoh, kita semayang, Allahu Akbar, kita semayang. Kita semayang, Al-Alim mengetahui dia semayang. Tetapi Al-Khabir, apa yang tersembunyi dalam hati, Allah Maha mengetahui apa yang terlintas, terdetik dalam hati. Al-Khabir lebih halus lagi daripada Al-Alim. Jadi Allah bukan hanya mengetahui dengan ilmu, tetapi Allah mengetahui apa yang tersirat di dalam hati kita. Al-Khabir, perkara yang halus, tak boleh lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Luar orang nampak, pakai jubah, orang luar nampak pakai ada janggut, nampak tunduk sembahyang, Allahu Akbar, tapi hati orang tak tahu. Hati Al-Khabir. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui yang tersirat, yang tersembunyi. Niat kamu, semua orang, apa yang Allah tahu belaka. Apa yang kamu perbuat, bima ta'malu, apa yang kamu buat. Jadi macam mana kita nak latih diri kita kalau kita tidak biasakan diri kita bermuhasabah, diri kita bersendirian dengan Allah, beruzlah, diri kita berkhalwat dengan Allah. Berkhalwat ni kita bersendirian dengan Allah. Muhasabah, tafakkur, kita berfikir sehingga akal kita hidup menjadi al-aqlu wa'i, hati kita hidup menjadi al-qalbun zaki, dan fitrah kita bersih menjadi fitrah salimah. Ini 3 perkara yang mesti kita perbaiki, yang mesti kita hidupkan. Barulah disebut kebangkitan hati. Ini kebangkitan hati ni, kebangkitan iman. Ini baru kebangkitan yang pertama. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Quwwah yang pertama, kekuatan hati, kekuatan duduk dalam tazkiyatun nafs, kekuatan duduk dalam tarbiyah. Kita ingat kita dah pandai dah, kita tahu semua. Aku dah tahu dah, aku dah tahu dah, aku dah tahu. Rupanya banyak yang kita tak tahu. Jadi sebab tu jangan kita berlaku sombong depan Allah. Kita kena menghadap Allah, hati kita menghadap Allah, bertawajuh kepada Allah. Hati kita kena merasai keagungan Allah, merasai kehebatan Allah. Malahan kita merasai kita memerlukan Allah. Hamba itu asal sifatnya jahil. Hamba itu asal sifatnya hina, fakir. Hamba itu asal sifatnya tak mampu nak buat apa-apa, terbatas. Tapi kita hari ini tak rasa pun kita hina depan Allah. Tak rasa kita tak mampu, terbatas depan Allah. Tak rasa. Tak rasa kita fakir, tak rasa kita ni serba lemah, dhaif. Ini perkara yang perlu kita buat. Sebab tu saya dah sebut pada malam ini, sebenarnya banyak hadis saya nak baca, tapi saya tengok masa dah tak mengizinkan. Saya buat tazkirah ringkas saja sebenarnya. Jadi nak sebut kat sini, sebenarnya kita perlukan kepada kefahaman bahawa suasana yang berlaku di hadapan kita ni adalah tanda-tanda bahawa perkara yang besar akan berlaku. Tak cukup dengan sekadar Ramadan macam mana 10 tahun dulu, ataupun Ramadan tahun lepas, tahun-tahun lepas. Tak cukup. Ramadan tahun ini bukan sekadar pesta ibadah, menenangkan hati, hati rasa tenang, bahagia. Tapi Ramadan tahun ini kita kena tengok di mana kita di dalam tarbiyah. Dan tarbiyah maksudnya apa? Di mana kita dalam peningkatan kekuatan hati kita, kekuatan pemikiran kita, kekuatan amalan mas'uliyah kita, keupayaan kita untuk melaksanakan kerja-kerja JDT, jihad, dakwah dan tarbiyah. Jadi kita kena tengok tuan-tuan, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang cuba saya sampaikan tuan-tuan puan-puan malam ni, siapa yang datang lambat ni tolong tengok daripada awal. Sebab daripada awal saya cerita tentang bagaimana Israel hari ini, keadaan realiti Israel tuan-tuan dah nak hancur dah. Ini semua berita baik. Israel nak hancur, musuh Islam nak hancur. Tetapi berita yang lagi baik, Dajjal nak keluar. Lagi baik lah. Kenapa lagi baik? Kita takut, bimbang. Jangan takut dengan Dajjal. Orang beriman tak takut dengan Dajjal. Kita dah ada senjata dah. Senjata Allah dah bagi dah. Apa senjatanya? Banyak. Contohnya Al-Kahfi itu senjata. Surah Al-Kahfi hari Jumaat dah mula dah kena amal lah. 10 ayat pertama, 10 ayat yang terakhir suratul Kahfi kena amal lah. Doa-doa yang khusus yang diajar oleh Rasulullah SAW kena amal dah. Itu bagian Dajjal. Bagian tentera Dajjal lain pula.
Bagian Dajjal, itu bagian tentera Dajjal, lain pula amalannya. Bagian nak menangkis serangan Dajjal, lain pula amalan dia. InsyaAllah contohnya minggu depan ni, insyaAllah kita akan bincang sama-sama tentang bagaimana kita nak membenteng diri kita daripada serangan-serangan yang kasar dan yang halus. Kan? Benteng mukmin. InsyaAllah kita akan buat hari Jumaat malam bermula introductionnya. Pada hari Sabtu ni insyaAllah kita akan mula dari pagi sampai petang dan malam. Amalan-amalan membenteng diri kita insyaAllah. Terutamanya mereka yang ada saka dan sihir, kan? Saya minta kalau boleh datang lebih baiklah. Tak boleh datang suami isteri, datang suami je tak apa. At least ada ahli keluarga wakil. Sebab kalau kita buka online pun, takut tak sampai maksud dia. Jadi mungkin sebahagian perbincangan kita tak buka online secara tertutup. Kita memang salah faham. Jadi kita nak buat secara tertutup. Kalau orang yang ada di situ boleh tanya soalan. Sebab ada benda-benda yang memang mungkin kita kata benda yang bukan daripada, tapi amalan daripada sunnah. Amalan daripada sunnah. Semua amalannya insya-Allah sunnah. InsyaAllah amalan daripada ulama-ulama yang muktabar. InsyaAllah kita tak ambil bomo-bomo biasa-biasa ni, bomo-bomo jampi-jampi ni, mambang apa, tak ada. Kita semua guna sunnah, kena hadis Nabi. Tetapi dia mesti bermula dengan kefahaman. Kefahaman inilah yang kita nak buat. So siapa yang ada kelapangan, insyaAllah, sebab Nabi gambarkan hadis ini, nanti saya baca kemudian nanti hadisnya. Bagaimana Nabi katakan Dajjal akan gunakan semua jin dan syaitan. Malah jin dan syaitan yang ditangkap oleh Sulaiman, yang dihumban dalam laut, diikat. Dajjal keluar, dia akan lepas. Jin-jin Ifrit, jin-jin yang jenis jahat-jahat ni, yang jahat betul ni, sampai Sulaiman alaihissalam gari dia, ikat dia, humban dalam laut. Dalam laut tak jumpa manusia. Dajjal keluar, dia akan keluar. Dajjal akan lepaskan dia. Ini menunjukkan sihir dan saka ni akan berleluasa. Sihir akan berleluasa. Dia akan gabung dengan sains, seolah-olah macam sains. Jadi insyaAllah hari Jumaat malam kita akan mula, Sabtu the whole day insyaAllah kita akan bincang. Dan kemudian selepas tu nanti insyaAllah mudah-mudahan boleh kita amalkan lah insyaAllah. Sebelum ni saya tak pernah dedahkan benda ni, tapi bila saya perhatikan hadis-hadis Nabi SAW, petunjuk daripada Allah SWT dan juga nasihat daripada para alim kita, ulama-ulama yang ada, saya terpaksa dedahkan perkara-perkara ni. Sebab ini adalah keperluan. Kita akan dedahkan perkara-perkara amalan-amalan dan juga kefahaman. Sebenarnya yang paling penting adalah kefahaman. Nak yakin dengan Allah. Macam mana nak yakin dengan Allah, itu yang penting. Contohlah, contoh. Jadi insyaAllah boleh datang di Rimbunan Kasih Sekam di Melaka. InsyaAllah kita akan buat di musallah di musallah Ansar di sana, insyaAllah. So siapa yang berkelapangan datang. Kalau suami isteri tak boleh, suami datang tak apa. Suami datang tak apa, isteri tak apa lagi. Suami boleh buat kat isteri nanti, insyaAllah. Kita tak mau bergantung dengan makhluk. Kita tak mau jumpa ustaz-ustaz, bomo-bomo, tak mau. Kita dengan Allah direct. Macam mana nak buat, kita akan bincang. Ada caranya, ada kaedahnya. Nabi SAW dah tunjukkan kepada kita mungkin tak perasan. Kita akan perasankan. Para ulama pun dah tunjuk kat kita, mungkin kita tak perasan, kita perasankan. Kita tengok balik semula, insyaAllah. Jadi digalakkan semula. Sebab tak semua perbincangan kita akan buka pada online. Online mungkin bukan lima gitu je. Tapi yang mendalam kita takkan buka sebab takut salah faham. Dengar jauh-jauh ni tiba-tiba dia orang potong-potong pula, kan? Ada orang nak kacau kita, dia potong-potong ni pula, kan? Jadi lain pula lah cerita dia, kan? Jadi benda ni memang tak disukai oleh syaitan. Yang kita buat ni syaitan tak suka, insyaAllah. Jadi itulah insyaAllah. Saya mohon ampun kepada Allah Ta'ala segala kelemahan. Saya minta maaf, suara tinggi sikit sebab geram ke apa? Geram kat Netanyahu dan sebagainya yang masih berkuasa ni. Kita ni lemah. Memang sebab kita lemah, jadi geram kita lemah ni. Nak kena bangkit. Kita kena bangkit. Bukan nak lemah-lemah. Jangan ikat lemah. Kita kena ikat kekuatan. Nak minta ke Allah. Allah akan bagi kekuatan, insya-Allah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Boleh dah, insya-Allah. Siapa yang baru masuk ni tolong tengok daripada awal. Sebab kita cerita pasal Israel Yahudi tadi. Bagaimana keadaan kita hari Ramadan pada tahun ini.
Bukan Ramadan untuk beramal semata-mata, tapi Ramadan untuk bina kekuatan untuk kebangkitan, kekuatan untuk tajdid. Jadi mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang tajdid tadi. Disebut Al-Mahdiyin, mereka yang mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, astaghfirullah. A'udzubillahi syamil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub. Bayangkan wajah saudara-saudara kita. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawasik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu wa syarah suduraha bifaidil iman bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amit ala syahati fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ya mukallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa hab lana haqiqatal iman bik hatta la nakhaf wa la narju ghairak wa la na'budu syai'an siwak waj'al laka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa man ma'ana bi rahmatik wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la qala min zalika ya ni'mal mujib. Allahumma ansur Islam, Allahumma ansur Islam wal muslimin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansurna ala tarikud da'wah wa tarikut tarbiyah wa tarikut jihad fi sabilillah. La ilaha illa anta Allah al-wahid al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta Allah al-wahid al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ja'alna minal mu'minina haqqan, Allahumma ja'alna minal muttaqina haqqan, Allahumma ja'alna minal muhsinina haqqan, Allahumma ja'alna minal muqarrabun, Allahumma ja'alna minal muqarrabin wa ja'alna minal wasilin. Allahumma ja'alna ya Allah minal arifin waj'alna ya Allah minal muhibbin. Allahumma ja'alna ya Allah minas siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma ja'alna ya Allah ya hayyu ya qayyum minal mahdiyyin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma khtim 'alaina ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.